Now we going to look at meiosis 1. Okay, meiosis 1 ni very important sebab banyak benda berlaku. Salah satunya adalah synapsis. Synapsis ni adalah proses di mana pasangan kromosom itu akan cari dia punya gang. Dia ada dia punya pasangan yang sama saiz, sama panjang. So dia akan duduk side by side lah. Pairing up ni dia akan located side by side. So kalau tengok dalam gambar tu, dia guna color yang lain-lain lah. Kromosom biru dengan merah ni saiz dia sama. Cuma kenapa ada color lain-lain? Ini daripada contohnya paternal, ini daripada maternal. Satu dari ayah, satu dari ibu. Tapi saiz dia sama. Saiz sama, panjang sama. So kita panggil dia adalah homologous chromosome. Ataupun homologous chromosomes. Ataupun tetrad. Ataupun bivalent. So benda yang sama. Bila dia dah duduk next to each other, baru boleh panggil benda-benda ni lah. Okay. So lepas dia dah synapsis, dia dah next to each other, barulah dia boleh buat the second one is crossing over. Crossing over tu kalau nak lukis tu kena lukis dia overlap. Bahagian yang dia nak exchange tu dekat dia punya non-sister chromatic tu dia kena overlap, bertindih. So barulah dia boleh tukar tempat. So kalau tengok gambar kat bawah ni, dia kena bertindih dulu. Jadi kalau lukis dalam exam tu, kena tunjuk salah satu homologous chromosome tu ada proses bertindih. Ini yang menjadikan meiosis ni lain daripada mitosis. Jadi bila dia bertindih, dia akan berlaku crossing over. Maklumat dari ibu tu bertukar dengan maklumat dari ayah. Kemudian barulah wujud a point of crossing over yang kita panggil chiasmata. Chiasmata ni plural. Kalau chiasma tu singular. So, tiga benda ni berlaku dalam profes 1 sahaja. Tidak berlaku dalam profes 2. So, dia jadi sangat special. Dia pelik. Dia lain daripada yang lain. So, proses-proses lain tu macam biasalah. Boleh rujuk balik mitosis. Kita ada spindle fiber, start to form, centriole move to opposite pole, nuclear envelope start to disintegrate dan lain-lain. Cuma ini adalah yang unik untuk profes 1. Kemudian kita sambung dengan metafase 1. Ingat ya, metafase 1 tu mesti ditulis dalam bentuk Roman. Metafase 1 macam ni. Bukan metafase macam ni. Bukan nombor 1, ini salah. So mesti ditulis huruf ni dalam bentuk Roman lah. So make sure awak punya tulisan lah exam tu ada bentuk Roman. Okay, so homologous chromosome ni dia dah ada pasangan. So apa berlaku? Dia akan ingat metamiddle. So dia akan berbaris dekat metaphase plate. Ataupun kita panggil equator of the cell. So dekat tengah ni lah. Jadi homologous chromosome ataupun bivalent ataupun tetrad arrange or align at metaphase plate. Jadi this because the centromere is attached to the spindle fiber. Jadi bila lukis tu, spindle fiber tu kenalah melekat kepada centromere, pinggang kromosom tu. So this is metaphase. Next, anaphase 1. Anaphase 1, spindle fiber shorten. Shorten maksudnya dia automatically akan pull the homologous chromosome to the opposite pole. Okay, satu ke kiri, satu ke kanan. So lukisan tu kena make sure awak punya kromosom tu nampak dia ditarik. Nampak dia melengkung ke dalam sebab dia kena tarik dari luar. Jangan lukis kromosom kena tarik macam ni. Ramai juga yang tulis macam ni. Lukis macam ni. Ini tak nampak macam kena tarik. Sebab perkataan dia pull. So, kromosom awak kenalah macam ni lah. Melengkung ke dalam. Disebabkan spindle fiber tu shorten. So, sebabkan spindle fiber tu attach to the centromere. So, dia akan tarik kromosom tu ke kiri dan kanan sel. Towards the opposite poles. This will separate the homologous chromosome. So, homologous chromosome ni dia akan berpisah dengan dia punya pasangan. Tapi dia tak putus dekat centromere, dia cuma berpisah dengan pasangan dia. Tapi sister chromatid masih lagi attach. Next, kita sambung the two daughter cell yang terhasil daripada meiosis 1. Okay, dia akan sambung dengan prophase 2. Okay, prophase 2 ni
Ada certain cell dia akan sambung dengan interface, ada yang directly terus masuk prophase 2. So tak ada masalah. Yang penting awak perlu tahu apa berlaku dekat prophase 2. Soalan takkan tanyalah ada tak interface berlaku selepas meiosis 1 nak pergi ke meiosis 2. Jadi apa berlaku? So meiosis 2 ni senang je, dia lebih kurang mitosis. Lebih kurang mitosis. Cuma bentuk kromosom dia ada kiasmata. Ada bahagian yang bertukar. So, apa berlaku? Guna balik ayat daripada mitosis. Nuclear line, nuclear envelope disappear, bla 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 bla, shorten and thicken, centriole move to the opposite pole, spindle fiber attach, start to form. Boleh pakai balik ayat tu. Kemudian kita sambung dengan metaphase 2. Metaphase 2 adalah di mana sister chromatic line up. Dekat metaphase plate ataupun equator of the cell. Sama juga. Tapi kita kena lukis dia macam mitosis lah. Satu kromosom tu duduk di bawah. Dia bukan sebelah-sebelah macam dekat metaphase 1. Kalau metaphase 1 dia macam ni kan. Sebab dia ada dia punya homologous kromosom. Tapi untuk metaphase tu dia duduk dua-dua semua kromosom tu berbaris dalam satu barisan yang sama. Dia tak ada kat sebelah. Dia turun ke bawah. So, sister chromatic line up separately at the metaphase plate. Okay, dia duduk. Tak boleh dah pakai homologous kromosom. Tak boleh dah pakai tetrad. Tak boleh dah pakai bivalent. Sambung dengan anaphase 2. Anaphase 2 sama juga macam mitosis. Centromere akan split. Okay, boleh pakai perkataan split juga. Okay, split at the centromere. So, spindle fiber akan shorten and pull the sister chromatids to opposite pole. Okay, dia akan putuskanlah sister chromatid tu bergerak ke kiri dan kanan sel. Cuma dalam gambar ni dia punya centriole dekat atas bawah. Awak nak lukis yang tarik ke kiri kanan pun boleh. Okay, lagi clear lah. So, dia pergi kiri dan kanan sel. So, centromere akan bergerak dulu sebab centromere tu duduk dekat hujung. Last, at the end of meiosis 2, kita ada telophase. So, kromosom akan uncoil ataupun decondense. Okay. Untuk jadi chromatin balik. Spindle fiber dah tak perlu dah. Jadi, dia disappear. Nuclear envelope yang tadi hilang sekarang datang balik. Dan kromosom tu akan jadi half. Ingat, dalam meiosis 1 pun half, dalam meiosis 2 pun half. Cuma bentuk half tu lain. Last but not least, diikuti dengan cleavage furrow untuk animal cell, cell plate untuk plant cell. Okey, beginilah selepas dia habis telophase dan nak sambung dengan cytokinesis. So, sel ni akan berpisah. Okey, kalau tengok kat sini, sel ni akan berpisah. So, jadi 4 daughter cell lah. 1 daughter cell, 2 daughter cell, 3 dan keempat. Dan setiap satu daughter cell ni cuba kira kromosom dia. So, kromosom ni ada 1, ada 2. So, 2 kromosom. Ini pun 2. Ini pun 2. Ini pun 2. Okay. Berbeza dengan 2 kromosom waktu meiosis 1. Waktu meiosis 1 dia ada dia punya gang. Dia ada bentuk butterfly tu. Sekarang tu bentuk butterfly tu dah tak ada. Tapi kita still kira 2 juga. Sebab itu cuma dia punya salinan. So, terhasillah meiosis 2. Selesai cytokinesis kedua, ada 4 daughter cell dan each daughter cell have half number of chromosome. Sebab parent tadi ada 4, so anak-anak cuma akan dapat 2 sahaja. So, kalau tengok gambar ni, so bila tulis dalam exam nanti, dia mesti n equal to 2. Sebab diploid number pun sudah half dan number chromosome pun sudah half. So, dapatlah kita 4 daughter cell dan setiap daughter cell itu ada 2 kromosom. So, important lah meiosis. Kenapa meiosis ni penting? Okey, sebab kita nak produce gamet. Gamet dia mesti separuh number kromosom. So, tak ada cara lain. Mesti buat meiosis. Kemudian, dia bagi importance such as, tolong tambah genetic variation. Apa tu genetic variation? Kita berbeza dari segi genetik. So, bila genetik berbeza, automatically luaran awak pun akan berbeza.
Because kita akan dapat kombinasi yang macam-macam bila produce sperm dengan egg tu ataupun gamete cells. Sebab berlaku crossing over. So bila berlaku crossing over, bahagian kromosom yang awak nampak biru merah tadi dah bertukar. So awak tak akan copy paste ayah saja ataupun copy paste ibu saja. Awak akan ada combination ayah dan ibu. Jadi variation ni salah satunya sewaktu crossing over dan chiasmata produce waktu prophase 1, dan juga variation juga boleh disebabkan oleh metaphase 1 di mana susunan kromosom tu boleh atas bawah. So kromosom tu waktu dia berbaris tu dia boleh berubah-ubah tempat. So itulah kita panggil the chromosome number is aligned independently, ataupun ini setuju dengan Mendel second law yang awak akan belajar dalam chapter 3, iaitu law of independent assortment. Okay, law of independent assortment ni merujuk kepada bagaimana sel tu susun secara rawak dekat metaphase 1. Dan seterusnya boleh bacalah sikit apa beza mitosis dan meiosis. So kat mana berlaku, berapa kali cell division, sekali, dua kali, number kromosom sama ke tak, ada synapsis, ada tak synapsis, crossing over, berapa banyak daughter cell, berapa banyak kromosom, okay, genetic material tu sama ke tak dengan parent. Lepas tu cytokinesis berapa kali, okay. So last kali, daughter cell can undergo mitosis but not meiosis. Tapi yang undergo mitosis hanya boleh undergo mitosis. So ini adalah persamaan yang awak boleh baca. Dan itu saja, thank you.